Okey, bagi chapter tu, atomic structure, simple saja untuk kuliah. So, kita akan tengok C1 dengan C2 sahaja. So, mula-mula, Bohr atomic model dahulu. So, kita tengok Bohr atomic model. So, the new outcome, kamu boleh baca sendiri. Okey, so history dia pasal atom ni. So, atom maksud dia indivisible. Okey, maksudnya tak boleh dibahagikan dah. Tapi, lepas tu barulah dia orang tengok, oh, atom ni ada lagi komponen lain dalam dia. Ada neutron, ada elektron, ada proton. Lepas tu dalam lagi proton, elektron semua tu masih ada lagi. So, maksud atom ni indivisible dia tak valid lah. Tapi still kita panggil atom. So, mula-mula orang yang buat teori pasal atom ni, nama dia adalah Dalton. Kemudian, disambung dengan Thomson. So, Thomson ni bila dia jumpa elektron. Lepas tu, follow lagi dengan Rutherford. Rutherford ni bila dia jumpa nukleus. Okey, so ini adalah saintis-saintis yang bertanggungjawab untuk buat teori pasal atomic model ni. Okey, so kita tengok next. So, yang pertama, Bohr. So, mula-mula Bohr, dia imagine atom tu, dalam atom ada elektron orbiting around the nucleus. Macam mana bumi ni duduk keliling matahari. Okay. However, electrons are found in specific circular path around the nucleus and can jump from one level to another. So, mula-mula dia ingat elektron ni pusing je lah dekat tempat yang sama. Tak ada bergerak ke mana-mana. Tapi lepas pada tu, baru dia discover rupanya elektron ni dia boleh melompat ke tempat lain. Masih pusing dalam keadaan circular, tapi dia boleh lompat higher energy level ataupun lower. Maksudnya lagi jauh ataupun lagi dekat. Macam tu. Okey, yang tu Bohr punya teori. So, kita tengok Bohr saja kali ni. So, Bohr atomic model dia macam ni. So, ini nukleus. Okey, so dalam nukleus kita ada neutron yang neutral. Kita ada proton yang positif. So, overall charge dekat kita punya central kita adalah positif. Lepas tu, dekat sekeliling nukleus kita ada elektron. Dan elektron kamu ingat tak masa sekolah menengah kamu belajar dia punya ni dia 2, 8, 18 and so on tu. Okey, so yang tu lah. Okey, yang tu lah kita punya teori asal. Lepas tu dia discover elektron ni memang bergerak pusing. Tapi elektron ni dia ada dekat orbit kan. Dan dia boleh lompat daripada satu orbit ke orbit lain. So, yang tu yang dia discover. Okey. So, teori yang pertama. In the specific energy level. Ni maksudnya dekat line-line ni. Satu line ni. Okey. Satu line ni ada siap-siap dah energi yang patutnya elektron tu. Maksudnya elektron tu contain potential energy yang elektron tu ada di dalam badan dia. So, itu yang kita panggil sebagai quantized. So, each level electron, energy of electron is quantized. Okey, yang tu dia punya yang pertama. So, elektron tu masa dia duduk dekat orbit ni, dia tak absorb energy, dia tak release energy. Dia ada potential energy yang sama sahaja. Okey, so itu adalah yang pertama. Tak adalah yang kedua lah. Yang pertama adalah elektron pusing sekeliling elektron. Yang kedua, the energy of electron is quantized at the specific energy level. Okay, it does not release ataupun absorb energy. Okay, lepas tu cara kira dia yang ni lah. Yang ni tak apa, yang ni kita tengok dalam tutor nanti macam mana cara nak kira. Okay, so abaikan, kita nak tengok teori sahaja. Lepas tu teori ketiga, bila elektron tu duduk dekat ground state, maksudnya energi yang paling rendah sekali. Okey. Bila elektron yang duduk dekat ground state dapat energi, energy is supplied, so elektron tu akan absorb energi dan dia akan lompat ke energy level yang lebih tinggi. Okey, dan kita panggil elektron tu excited. Okey, so gambar rajah dia macam ni lah. Ini sepatutnya ground state dia, n equal to 1. Lepas tu, dia absorb energy. So, absorb energy tu boleh jadi terpanaskan. So, dia akan dapat energy dan dia akan melompat naik ke level lebih tinggi. So, level tinggi maksudnya, kalau n equal to 1 tu paling rendah.
Higher energy level bermaksud dia akan bergerak lebih jauh daripada nukleus. Okey, so itu kita panggil higher energy level. Lagi jauh, lagi higher. Okey, so bila dia dekat excited state, dia tak stabil. Okey, bila dia tak stabil, dia akan jatuh semula. Tetapi, dia jatuh semula tu tak semestinya macam ni. Mungkin dia naik ke n equal to 2. Lepas tu kalau dia jatuh, dia akan jatuh ke n equal to 1 lah. Tapi kalau dia dapat energi tu terlebih, dia boleh lompat ke n equal to 3. So, dia boleh jatuh. Kalau dia nak jatuh, dia boleh jatuh ke n equal to 2. So, tak pasti ke mana dia akan jatuh. Yang kita tahu, elektron dia tak stabil bila dekat excited state. Dia akan jatuh semula ke lower energy level dan release certain amount of energy in form of light ataupun photon, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu cahaya lah. Okey. So, cahaya yang dibebaskan tu ada wavelength tertentu, dan wavelength ni lah yang menentukan warna cahaya tu. Okey. Dia cahaya merah, dia punya wavelength lain dengan cahaya biru. So, itulah yang kita kata specific wavelength. So, terpulang kepada wavelength tu punya panjang, cahaya warna apa yang dia akan release. Okey, dan kita akan bentuklah line spectrum yang kita nampak warna-warni tu. Okey. So, line spectrum. Okey, itu je lah teori untuk Bohr. Lepas tu, ini summary dia yang saya cakap tadi ni. So, teori yang pertama adalah elektron bergerak mengelilingi nukleus dalam bentuk circular orbit. Yang kedua, dekat certain orbit, dia ada specific amount of energy yang kita panggil energy of electron is quantized. Dia duduk dekat level 1, energi dia untuk level 1 sahaja. Okey, kalau dia absorb more energy, dia terpaksa pergi naik level lain. Lepas tu, yang ketiga, bila dekat energy level yang rendah, elektron tu absorb energy, dia akan excited. Okey, bila dia excited, dia akan turun balik, release energy in form of light. Itu saja. Okey, postulat dia ketiga. Okey. So, yang ni cara kira. Ini dah termasuk dalam tutor. So, ni formula nanti kita akan cover dalam tutor. Saya dah explain panjang dalam tutor. So, kita skip saja. Skip. Okey, formation of line spectrum. Apa yang kita maksudkan dengan line spectrum tadi ni? Okey, kan kamu pernah tengok kan cahaya matahari kan? Okey, cahaya matahari dengan rainbow. Rainbow dalam bahasa Melayu, pelangi. Okey, pelangi. So, kita gantikan cahaya matahari tu dengan lampu putih. So, lepas tu kita buat apa tu? Kalau dalam fizik dulu ni lah, kita letak dia dekat slit ni, lepas tu dia akan lintas dekat tengah ni, lepas tu kita letak prisma 3 segi, lepas tu dia akan buat penyerakan. Tak ingat dah dia punya bahasa Melayu, tetapi dia punya formation of rainbow lah. Okay, daripada cahaya putih dia akan split jadi 7 cahaya tu. Okay, bila 7 cahaya tu dia split, kalau dia bersambung-sambung warna dia, yang kita tengok macam rainbow tu, kita tak boleh bezakan line colour merah dengan line colour purple. Okey. Itu kita panggil sebagai continuous spectrum. Tapi kalau kita boleh bezakan, maksudnya ni, line colour merah ni ada selang jauh, baru nak jumpa hijau. Lepas tu selang hijau ni pula ada selang jauh, baru nak jumpa dengan colour biru. So, selang ni maksudnya dia tak ada cahaya, dia tak ada warna apa-apa, dia ada colour hitam je. So, yang ni kita panggil line spectrum. Maksudnya kita akan nampak line itu asing-asing. Okey. So, nampak tak macam ni? Ni gelap ni. Gelap. Tiba-tiba kita nampak satu line, warna biru. Lepas tu gelap. Tiba-tiba kita nampak cahaya warna hijau. Lepas tu gelap, nampak pula cahaya warna putih, gelap lagi, cahaya warna kuning, cahaya warna pink, cahaya warna merah. So, antara satu line dengan satu line yang lain, dia ada sela, ataupun kita panggil sebagai gap. Okey, dia ada gap. So, kita boleh nampak line tu asing-asing. Kita panggil ini sebagai line spectrum. Okey, kalau cahaya rainbow tu, kita nampak macam ni. Cahaya rainbow ke main? Pelangi. So, pelangi kita akan nampak macam ni. Betul tak? So,
So pelangi kita tak nampak antara purple dengan biru, kat mana dia punya separation dia, tak nampak. Antara biru dengan biru muda kita tak nampak separation, antara biru muda dengan hijau kita tak nampak, kuning dengan hijau tak nampak, kuning dengan oren kita tak nampak. Kat mana kita boleh letak line, maksudnya ini bahagi okey, yang tu macam tu. So ini kita panggil sebagai continuous spectrum. Dia tak ada specific line. Okey, dia continuous sahaja. Okey, dia masuk tu macam smooth saja, dia masuk cahaya color lain pula. So itu kita panggil sebagai continuous spectrum. Okey, so contoh dia tadi saya bagi tahu dah, sunlight untuk continuous. Okey, macam tu. Lepas tu, how the formation of line spectrum of hydrogen atom ni? Kenapa kita pakai hydrogen? Sebab dia ada satu saja elektron. Okey, so itu Bohr punya teori. Dia hanya boleh cover untuk satu elektron sahaja. So dalam sistem, dalam kita punya atom periodic table, hidrogen saja yang ada satu elektron. So dia pakai hidrogen je lah. Sebab itulah kita panggil dia sebagai hydrogen line spectrum. Okey, boleh faham kenapa kita panggil line spectrum of hydrogen? Sekejap-kejap nama dia hydrogen, sekejap-kejap nama dia hydrogen. Sebab Bohr hanya explain pasal one electron system sahaja. Okay, dan satu-satunya yang ada satu elektron dalam atom adalah hidrogen. Okay. So kita tengoklah. Mula-mula elektron lower energy level dapat energy absorb. So dia pun lompat ke tinggi, higher energy level. So at higher energy level dia tak stabil, dia jatuh balik ke lower. So nampak tak dia duduk kat n equal to 4 ni. Tak semestinya lah n equal to 4. So dia boleh je jatuh n equal to 3, boleh je jatuh n equal to 2, boleh je jatuh balik ke n equal to 1. So kita tak tahu ke mana dia jatuh. Okay, so dia akan jatuh to lower energy level, bukan lowest. Okay, yang ni lowest. Yang ni lower. Okay, so during the transition, energy will be released. So masa dia tengah jatuh tu, sebab dia nak naik ke higher energy level, dia absorb. Lepas tu bila dia nak patah balik ke tempat yang energy level rendah, dia kena buang excess energy yang dia absorb tadi. Sebab ingat tak, dekat setiap orbit dia ada energy tertentu. So kalau nak duduk situ, mesti kena energy banyak tu sahaja. Tak boleh energy lebih-lebih. So kalau ada lebih, buang dulu. Baru boleh duduk situ. So itulah yang dia buang tu. So bila dia buang, dia akan buang dalam bentuk foton. Apa itu foton? Foton tu cahaya lah. Okay. So cahaya dia ada certain wavelength. So disebabkan dia emit cahaya dan cahaya tu pula ada certain wavelength, line spectrum is produced. Okay, so itulah formation of line spectrum. Okay, so dia bagi tahu situ line emission spectrum of hydrogen atoms. So hydrogen saja. Kita ada banyak ni electromagnetic spectrum. So tengoklah, tak apalah, yang ni bukan dalam kita punya syllabus pun. Okay, so dalam kita punya line spectrum of hydrogen, kita ada beberapa siri. Okay, tadi saya bagi tahu kan, hydrogen, elektron punya hydrogen tu tak semestinya jatuh dekat n equal to 1. Dia boleh jatuh dekat n equal to 2, n equal to 3. So bergantung kat mana dia jatuh, dia akan produce siri ini. Okay, ni siri dia. Kita ada 5 siri. So yang pertama, siri Lyman. Kita panggil Lyman je lah. Siri Lyman di mana elektron dia jatuh daripada tinggi. Dia jatuh kepada n equal to 1. Dia akan produce Lyman. So Lyman ni dia duduk di mana? Dia duduk di kawasan UV, ultraviolet. So ultraviolet ni bahayalah. Ultraviolet ni yang kita penyakit-penyakit tu, penyakit kanser kulit tu. Okay, so Lyman duduk dekat UV punya spektrum, dan bila elektron tu jatuh kat n equal to 1, daripada tinggi tadi ni, dia jatuh kat n equal to 1, Lyman. Lepas tu kalaulah elektron tu terjatuh dekat n equal to 2, dia akan duduk di siri Balmer. Okay, Balmer ni adalah cahaya nampak. So dia duduk kawasan visible. Apa cahaya nampak? Ini yang kita tengok keliling kita ni lah. Cahaya warna merah, warna oranye, warna biru. So itu maksudnya cahaya nampak, visible.
Okey, so itu adalah Balmer punya siri. Lepas tu kalau n equal to 3, dia jatuh dekat n equal to 3, dia akan jadi Paschen. Okey, Paschen siri. Kalau jatuh n equal to 4, dia akan jatuh dekat bracket siri. Kalau dia jatuh dekat n equal to 5, dia akan jatuh dekat Pfund. So, ketiga-tiga siri ni duduk dekat infrared. So, infrared tu yang kita pakai remote. Kat remote kita yang warna merah tu. So, itu infrared lah tu. So, yang ni cahaya selamat. Ini selamat, ini bahaya. Okey. Siri of hydrogen line spectrum, kita boleh jumpa dekat visible, kita boleh jumpa dekat infrared, kita jumpa dekat ultraviolet. So, ultraviolet hanya ada satu saja layman. Okey, ni dia tulis kat bawah. Apa saya tulis. So, ultraviolet dia akan jumpa layman sahaja. Dia jatuh dekat n equal to 1. Kalau visible, dia jatuh dekat n equal to 2, iaitu Balmer. Kalau infrared, dia boleh jadi Paschen, boleh jadi bracket, boleh jadi Pfund, bergantung kepada n dia jatuh kat mana. So, n equal to 3 jatuh dekat n equal to 3, ini jatuh dekat n equal to 4, jatuh dekat n equal to 5. Ini tempat dia jatuh, bukan tempat dia naik. Okay. So, elektron tu jatuh dari mana tak peduli. Jatuh ke mana yang akan produce siri ni. Okay. Okay. So, Balmer saja yang kita boleh nampak color. Lain daripada Balmer, kita tak nampak dah color. Sebab ultraviolet kita tak pernah tengok warna dia. Memanglah dia sebut violet, tapi kita tak tahu warna dia. Infrared, kita memang tengok dekat remote tu color hijau. Color merah. Tapi warna sebenar dia kita tak pernah nampak. So, yang kita boleh nampak warna hanyalah visible sahaja. So, jika diberi kepada kamu tabel dengan warna, ini bermaksud dia datang daripada Balmer. Okay, so itu saja directly kita boleh tahu. So, yang ni lah yang kita kata tadi jatuh tu. So, once dia jatuh kepada n equal to 1, ni semua jatuh. Tak kisah daripada mana pun, infinity pun boleh juga. So, jatuh daripada atas, turun ke n equal to 1. Terus, layman. Jatuh daripada atas, tak kira daripada mana pun. Daripada n equal to 3 ke, n equal to 4 ke, 5 ke, sampai infinity pun. Tapi kalau dia jatuh daripada n equal to 2, kita panggil dia sebagai Balmer siri. Okay. Lepas tu yang ni lah. Okay, first line, second line, third line. Yang ni kita cover dalam tutor. Okay. Yang penting kamu tahu nama-nama tu berasal daripada apa. Alright. Okay. Satu lagi. Bila kamu nak tengok line, spektrum, dia macam ni. Bila diberi kepada kamu macam ni kan. Yang ni maksudnya yang kita nampak dekat mikroskop tu lah. Line dia terbelah macam ni. Terbelah macam tu. So, macam mana kamu nak tahu line yang mana yang pertama, line mana yang terakhir? So, line yang pertama selalunya dia gap paling jauh dengan ni. So, ini maksudnya ini adalah first line. Ini maksudnya second line. So, kita cari gap paling jauh. Start yang pertama tu adalah gap yang paling jauh sekali. Okay, so yang tu cara-cara, tapi yang ni dalam video tutorial saya explain semula. So, jangan kamu risau. Okay, weaknesses of Bohr. Apa kelemahan Bohr? Tadi saya bagi tahu kata, kenapa kita asyik mention hydrogen sahaja? Itulah kelemahan dia. Okay. So, kelemahan dia hanya boleh explain pasal one electron system sahaja. Kalau kamu tengok contoh, dia selalu pakai hydrogen atau helium plus. Bermaksudnya helium ada 2 elektron original. Dia buang satu untuk tinggal 1 elektron lagi. Okey. Ataupun lagi satu apa dia? Li ke? Li 2 plus. Lithium ada 3 elektron. So, dia terpaksa buang 2 elektron untuk jadi 1 elektron sahaja. Sebab Bohr hanya boleh explain pasal 1 elektron system sahaja. So, kalau dia ada lebih daripada 1, kena buang dulu. Okay, perlu buang dulu elektron. So, the weaknesses is unable to explain the line spectrum of atoms or ion containing more than 1 electron. Okay, yang tu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, elektron restricted to move in a certain distance around nucleus sahaja. So, kalau kamu tengok tadi kan, ni nucleus. Betul ni n equal to 1. N equal to 2. Tak? N equal to 3 and so on. Macam mana kalau katalah dia daripada n equal to 3?
dia tak nak jatuh ke n equal to 2, dia tak nak jatuh ke n equal to 1. Dia nak jatuh tengah-tengah. Memang dia jatuh dekat tengah-tengah. Dia tak pergi ke n equal to 2, dia tak pergi ke n equal to 1. Dia duduk dekat antara n equal to 3 dengan n equal to 2. So, yang itulah yang Bohr tak boleh nak explain. Dan yang ni lah kita panggil sebagai restriction. So, dia boleh bergerak ke n equal to sahaja. So, elektron is restricted. Pergerakan dia restricted dalam teori. Tapi, kalau sebenar, tak restricted. Okay, dan satu lagi. Unable to explain extra line form in the hydrogen spectrum. Ni, yang tadi yang dia jatuh dekat tengah-tengah ni. Dia akan produce satu line lagi extra. Tapi line tu bukan Balmer, bukan Lyman, bukan Paschen. Maksudnya kita tak tahu line tu duduk siri mana. Sebab dia duduk tengah-tengah. Okey, dia tak duduk dekat mana-mana. So, itu kita panggil sebagai extra line. Dan Bohr tak boleh explain. Dan satu lagi, unable to explain the dual nature of electron. So, ingat elektron, dia boleh bergerak macam cahaya. Bermaksud dia ada wavelength. Wavelength macam mana tah? Okey, lambda. Maksud dia ada lambda. Tapi, ada lagi satu. Dia juga ada mass. Sebab dia boleh bergerak ikut speed tertentu. Okay, so bila ada speed, ada velocity lah. Bila ada velocity, dia mesti ada mass. So, dia adalah partikel dan dia juga adalah cahaya. So, ini kita panggil sebagai dual nature. Dia adalah partikel sebab dia ada mass. Pada masa yang sama, dia ada wavelength. Maksudnya, dia adalah cahaya. So, Bohr hanya boleh explain dalam bentuk wavelength sahaja. Mass, Bohr tak pernah explain. Okay, so itu adalah kelemahan Bohr. Okay, so de Broglie postulate dia cuba untuk atasi kelemahan yang Bohr tak boleh atasi itu. So, dia bagi tahu, de Broglie cakap, elektron, dia ada dua-dua karakter. Satu karakter cahaya, satu lagi karakter partikel ataupun matter. Sebab tu dia ada wave dan dia juga adalah partikel. Okay, so dia relatekan wavelength dengan partikel dengan formula ini. So, lambda equal to h over mv. V ni velocity lah. Okay, lepas tu, dual nature of electron, Bohr theory cakap, electron thought to be orbiting the nucleus. Maksudnya, kita boleh tahu position. Bila kita tahu position, maksudnya kita tak boleh tahu dia punya speed dia. Sebab bila kita tahu position, maksud elektron tu berhenti. Tapi kalau kita tahu dia tengah bergerak, kita boleh ukur speed dia. Tapi position kita tak tahu. So, bermaksud, it is impossible untuk tahu kedudukan dan juga speed pada masa yang sama. So, the dual nature, Heisenberg pun, de Broglie cuba explain, kemudian last kali Heisenberg buat kesimpulan. So, kesimpulan dia adalah, it is impossible to know simultaneously, maksudnya serentak kedua-duanya, iaitu momentum, yang kita tahu pasal mass dan velocity, dan position of particle with certainty. Okay, so bila elektron tu bergerak, kita tahu velocity, tapi kita tak tahu position. Kan kamu sedang bergerak. Okay, mana kita tahu tempat dia duduk kat mana sebab dia tengah bergerak. Okay, so speed kita tahu. Tapi bila dia berhenti, maksudnya speed dia dah hilang. Kita tahu position. Okay, so dia explain dalam bentuk mathematical equation. So equation ni kamu tak perlu pun nak tahu cara guna dia. Just bagi tahu pasal dia punya uncertainty ni sahaja cukup. Okay, it's impossible to know simultaneously momentum and position of particle at certain. Okay, so habislah dekat situ untuk 2.1.